Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Prof. Taib dan rakan-rakan sekelas saya. Nama saya Ainu Zulekha binti Abdul Razak daripada kumpulan 8. Hari ini saya akan membentangkan tugasan bagi kumpulan kami bagi subjek penghayatan etika dan peradaban, iaitu mengenai isu alam sekitar di Malaysia. Abstrak bagi tugasan kumpulan kami ialah untuk menerangkan maksud alam sekitar. Dalam tugasan kami juga, kami menerangkan dengan lebih terperinci mengenai cabaran dan isu semasa yang berkaitan dengan alam sekitar. Selain itu juga, kami menerangkan tentang kemerosotan alam sekitar dan langkah untuk melestarikan alam sekitar. Dalam pengenalan tugasan kami membincangkan mengenai alam sekitar di mana alam sekitar merangkumi daripada benda hidup dan benda bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi. Alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal iaitu sama ada abiotik ataupun biotik yang melingkumi sesuatu organisma. Menurut Islam, alam sekitar berasaskan kepada ajaran tauhid atau kefahaman kesatuan yang menggabungkan antara manusia, alam dan juga Tuhan. Kemajuan teknologi yang ada pada masa kini telah menyebabkan manusia mula mengeksploitasi alam sekitar secara berleluasa dan tanpa kawalan. Penghasilan bahan buangan daripada aktiviti-aktiviti pembangunan telah menyebabkan alam sekitar mula terjejas. Setiap aktiviti ekonomi dan pembangunan mestilah diseimbangkan dengan usaha pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Seterusnya ialah isu alam sekitar di mana alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud di atas permukaan bumi yang dikenali sebagai flora dan fauna. Biodiversity, isu-isu besar seperti degradasi biodiversity, isu seperti hutan hujan dan lautan, krisis plastik dan penggunaan baja yang berlebihan. Ini ialah cabaran alam sekitar di mana ia terbahagi kepada 3, iaitu kelemahan penguatkuasaan undang-undang, kelemahan sistem pendidikan negara, pelaksanaan kesedaran kempen. Kelemahan penguatkuasaan undang-undang disebabkan oleh kekurangan pegawai yang sangat terhad dan juga kebanyakan daripada mereka tidak mempunyai sebarang latihan. Seterusnya, kelemahan dari segi pendidikan, di mana pelbagai kecacatan sistem pendidikan dalam menyuntik sifat-sifat sivik dan isu alam sekitar dalam kalangan pelajar. Seterusnya, pelaksanaan kesedaran kempen, di mana pelbagai media massa dapat digunakan sebagai alat penyampaian maklumat tentang isu-isu dan langkah-langkah dalam mengatasi isu pencemaran alam sekitar. Kesan kemerosotan alam sekitar telah menyebabkan habitat flora dan fauna terjejas. Hal ini kerana kegiatan manusia yang tidak terancang seperti aktiviti pembalakan telah menyebabkan habitat hidupan liar terganggu dan kekurangan sumber makanan. Kegiatan penebangan hutan yang bertujuan untuk aktiviti pertanian juga membawa kesan yang buruk kepada permukaan tanah kerana boleh menyebabkan berlakunya hakisan tanah dan juga tanah runtuh. Selain itu, kesan kemerosotan alam sekitar boleh menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. Hal ini berlaku akibat daripada tumpahan minyak dan pembuangan sampah sarap serta pembuangan sisa toksik ke dalam laut dan juga sungai. Hal ini menjadi lebih teruk apabila terdapat segelintir pemilik kilang yang tidak bertanggungjawab membuang bahan beracun ke dalam sungai dan juga laut. Penggunaan baja dan racun perosak kimia yang digunakan oleh petani juga boleh menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. Kerana baja dan racun perosak yang digunakan untuk aktiviti pertanian akan mengalir ke dalam anak sungai dan seterusnya dibawa masuk ke dalam sungai dan juga laut. Seterusnya, berlakunya fenomena bencana alam. Aktiviti pembalakan yang tidak terancang menyebabkan struktur tanah mudah terdedah dan apabila hujan, air hujan yang turun secara terus ke tanah
dan mula mencungkil struktur tanah dan seterusnya dibawa bersama air hujan sebagai larian air permukaan. Hal ini menyebabkan berlakunya mendapat tanah di dalam sungai yang boleh mengakibatkan berlakunya banjir kilat. Kejadian tanah runtuh juga akan berlaku apabila tanah kehilangan cengkaman daripada akar-akar tumbuh-tumbuhan. Akhir sekali ialah langkah-langkah bagi melestarikan alam sekitar di mana ia terbahagi kepada 4. Pengetesan undang-undang, aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar, kempen sayangi alam sekitar, dan amalan gitar, iaitu konsep 3R. Okey, bagi pengetesan undang-undang, kerajaan memperkasakan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, di mana hukuman berat dilaksanakan ke atas mereka yang tak patuh kepada arahan. Seterusnya ialah aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar, di mana penanaman semula pokok-pokok dapat mengelakkan berlakunya fenomena banjir, kilat atau tanah runtuh, dan juga dapat membekalkan gas oksigen kepada penghuni bumi. Seterusnya ialah kempen sayangi alam sekitar. Kempen ini dapat membuka minda masyarakat bahawa tanpa alam sekitar, kehidupan manusia akan menjadi sangat kronik dan tidak aman. Seterusnya dan juga akhir sekali, amalan kita di mana ia merupakan konsep 3R. Reuse, reduce, recycle. Reuse di mana ini merupakan konsep di mana kita akan menggunakan semula barang-barang alam sekitar, iaitu bahan buangan alam sekitar. Seterusnya reduce. Reduce ialah merupakan konsep di mana konsep ini merupakan konsep mengurangkan semula bahan-bahan buangan. Seterusnya recycle. Recycle ialah merupakan konsep di mana kita kitar semula barang-barang buangan. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, sebagai seorang manusia, kita haruslah mengetahui akan isu-isu yang boleh membawa padah terhadap alam sekitar dan mengetahui setiap perbuatan yang kita lakukan boleh membawa kesan negatif dan impak yang tertentu. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama kerana bumi adalah untuk semua. Setiap generasi perlulah turut serta dalam memastikan pembangunan ini agar kekal lestari supaya generasi akan datang dapat menikmati dan merasa nikmat alam sekitar yang semula jadi. Demikian sahaja pembentangan tugasan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.